Kira TV. Assalamualaikum. So jadi hari ini saya Akil Hafiz. Saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan satu topik, kisah seram dekat Zoom. Jadi ni adalah video kita orang cerita pengalaman masing-masing . Untuk ni adalah episod yang pertama. Jadi saya tak tahu berapa lama cerita untuk ni. Kita akan saksikan nanti sama-sama . Okay, jangan lupa like, subscribe, komen, feedback apa-apa yang korang rasa korang perlu buat. Feedback yang elok-elok. Mungkin akan ada yang seterusnya. Okay. Topik kita hari ni kita buat cerita pasal seram. Sorang-sorang cerita. Kalau sempat kita ambil tiga-tiga punya cerita. Kalau tak sempat kita try ambil sorang punya cerita. Lepas tu kita try lah share pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalu sebelum ni ataupun pernah jadi kat diri kita ni. Macam lepak kat kedai kopi ni. Tu lebih kurang. Lupa lah. Man. Vici start dulu lah. Vici start dulu. Aku start dulu? Okay. Aku tak ada cerita. Sinilah. Bila kita cerita pasal apa benda-benda mistik ni, aku yakin banyak daripada kalangan kita, kawan-kawan, ada pengalaman sendiri. Orang kata ada pernah melalui, ada yang pernah dengar cerita daripada orang lain, dan ada juga yang pernah cuba benda itu sendiri. Macam kita dapat tengok sekarang kalau kat dalam Facebook, dalam media sosial, media sosial lah senang cerita, media sosial kita banyak tengok ada tim-tim paranormal yang cuba untuk mencari orang kata entiti-entiti yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So, malam ni aku nak ada sedikit lah kisah yang aku nak share. Kalau ikutkan banyak sebenarnya nak share, tapi malam ni biarlah kita ambil satu cerita dulu. Di mana cerita yang aku nak share ni berlaku pada diri aku sendiri, berlaku pada family aku sendiri, dan aku lalu benda ni dalam lebih kurang 2 tahun lepas. Okay. Sihir. Okay, kalau kita biasa dengar sihir ni bukan dalam kalangan golongan orang Melayu saja. Sihir ni kalangan orang bukan Islam, orang bukan Melayu pun ada percaya tentang sihir. Okay. So, benda ni jadi pada aku dengan keluarga aku. Aku tak nak cerita panjang. Sebab kalau aku nak cerita benda ni memang panjang lah ya, sampai esok pagi benda tu habis. Tapi kita cut short the story lah, mana tak? So benda ni jadi pada tahun 2018. Actually sebelum tu 2014, sorry. Masa tu aku belajar dekat KPTM, diploma. Benda ni berlaku pada ayah aku. Masa aku tengah belajar, ayah aku ni jatuh sakit. Dan kebiasaannya kalau kita fikir logik akal, kencing manis, darah tinggi, biasalah tu penyakit orang tua. Tapi sebenarnya daripada tahun ke tahun, lepas 2014 bawa ke 2015, bawa ke 2016, 2017 dan pemuncak kesakitan ayah aku tu pada 2018. Masa tu aku dah belajar. Kesihatan ayah aku makin merosot daripada masa ke semasa. Dan banyak benda-benda pelik jadi pada kami pada tahun tu sebenarnya. Tahun tu juga aku diuji dengan aku tak dapat kerja, ayah aku sakit, banyak benda-benda pelik yang berlaku dalam family kami ni sebenarnya. Contohnya benda-benda pelik yang aku ingin katakan dekat sini, gangguan-gangguan yang datang daripada dalam rumah. Dan gangguan-gangguan yang datang daripada dalam rumah, seperti contoh
Aku tidur seorang kat atas. Aku ada bilik aku. Okay. Bilik sendiri dan aku tidur seorang. Dan 2 bilik lagi di sebelah kosong. Seperti ada orang yang mengalih-alihkan barang di dalam bilik kosong tu. Macam orang tarik katil, orang tarik kotak. Dan yang paling yang aku tak dapat lupa, bila satu malam tu adik aku balik ke rumah. Adik aku ada berjanji dengan aku nak naik atas, nak tengok movie. Masa tu dia dengan tunang dia lah. Tunang dia ada kat rumah sekali masa tu. Datang rumah aku melawat yang tidur kat sini. Aku tunggulah. Lebih kurang pukul 1. Dalam masa pukul 1 tu, bila dia dah tak naik, yelah mindset kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang manusia, tidur kot adik aku ni kan. Jadi aku pun biarkan pintu tu terbuka. Aku pun baringlah kat katil macam biasa. Tapi yang buat aku pagi ke malam? Pagi, tengah malam. Yang buat aku terkejut, aku ada nampak seperti satu kepala yang keluar, bukan keluar, yang seperti satu kepala yang sedang menjenguk ke pintu bilik aku. Dengan rambut, dalam keadaan rambut yang sangat panjang. Aku tak nampak muka dia. Dan aku tak expect lah benda tu sebenarnya, benda tu lah, entiti tu. Ya, benda-benda gaib ni. Aku tak pernah expect benda tu mula-mula. Tapi bila aku turun bawah, aku tengok adik aku dah tertidur atas kursi. Aku tanya mak aku, lama ke adik tidur? Adik dah tidur lama dah, Din. Lama dah. Kau tunggu dia kat atas. Tak apalah, dia tak ada ni kot, dia dah tidur kot. Ya, tak apa, kau pergi naik tidur. Aku tak ceritakan lagi mak aku masa tu. Dan masa tu ayah aku sedang sakit lah. Jadi, itu adalah salah satu gangguan yang aku ada kat dalam rumah masa tu. Seperti bunyian, kelibat tu jangan cakap lah. Lembaga hitam, kelibat macam ada lembaga tu memang ada dalam rumah. Ya, sampaikan kami satu keluarga ni rasa takut nak duduk dalam rumah tu sebenarnya. Rasa macam ada orang yang sedang memerhati. Ya. Jadi ini adalah permainan sihir lah. Ya, bukan aku nak kata yang aku ni percaya lebih pada benda-benda gaib ni, tidak. Cumanya daripada zaman Nabi tu sendiri, benda gaib ni pun dah ada. Okey. Jadi bila dah terlalu kerap gangguan itu berlaku, aku membuat keputusan lah dengan mak aku untuk bawa ayah aku ni pergi berubat. Berubat di sebuah kawasan berdekatan rumah aku, MK Land. Dan aku memanggil orang ini sebagai Ayah Cu. Ya, Ayah Cu. Dia ni boleh dikatakan seorang yang pandai mengubat-ubat benda-benda mistik ni lah. Ya, yang benda-benda yang kita tak nampak. So bila kami dah plan benda tu dan kami dah telefon orang tua ni, dah sampailah ke hari dan dah berjanji dengan dia pada Khamis malam Jumaat. Dia mengubat hanya pada Khamis malam Jumaat masa tu, kalau aku tak silap. Dan bila dah sampai ke waktu tersebut, aku dan mak aku ni pun bawa lah ayah aku naik kereta memampah ayah aku ni. Masa tu ayah aku memang dah tak larat nak bangun. Boleh kata dah macam mayat hidup, muka pucat, pergi klinik, cek tak ada apa, doktor kata semua okey. Ya. Sampai kan ada doktor pun yang menyarankan kami untuk cuba rawatan alternatif lah. Dia kita panggil sebagai rawatan alternatif lah. Jadi malam tu selepas isyak, kami bergerak ke rumah Ayah Cu ni tadi. Dan malam tu memang aku tak boleh nak lupakan lah apa yang jadi sebenarnya. Daripada rumah aku ke rumah Ayah Cu tu lebih kurang 15 minit ke 20 minit, tak jauh. Jadi kami akan melalui jalan raya besar. Dan ada satu kawasan tu, di simpang tu ada kawasan jana kuasa. Kalau kawan-kawan yang pernah datang ke rumah aku, korang akan nampak lah kawasan elektrik TNB jana kuasa. So, ayah aku berubah. Ya, dia berubah. Dia bukanlah berubah seperti orang kata berubah macam Wolverine ke Venom ke, tak ada. Okay. Dia berubah daripada segi percakapan, macam seperti orang yang dirasuk. Dalam ayat yang dirasuk tu, yang aku masih ingat,
tak payah ubatkan dia. Aku memang nak dia mati. Dan dia gelak, dia mengilai. Mostly mengilai. Kejadian tu berlaku agak lama. Lebih kurang 10, boleh katakan sepanjang perjalanan tu lah. Hampir-hampir nak sampai ke rumah ayah Cu ni tadi, dia terus hilang. Dan ayah aku seperti macam, selepas nak sampai ke rumah tu, ayah aku macam dia jatuh, dia macam lemah. Dia macam tak ingat apa yang jadi. Jadi aku pun turun, ketuk pintu rumah ayah Cu ni banyak kali. Ketuk dia tak keluar. Jadi aku tunggu lagi depan rumah, aku cuba call dia. Memang banyak halangan lah malam tu sebenarnya. Dalam setengah jam baru ayah Cu keluar. Dia kata lah, kenapa tak ketuk pintu. Dan aku pun cakap, dah ketuk banyak kali ayah Cu. Saya ketuk tingkap, saya ketuk pintu, tapi ayah Cu tak keluar. Kita bawa ayah kamu masuk. Jadi aku pun bawa ayah aku masuk. Dan bila dia tengok kan, ayah Cu tu kata, ya, memang ada gangguan. Cuma ni sekarang kita tak pasti gangguan tu macam mana. Tak apa. Sekejap lagi, kita masuk ke dalam bilik perubatan. Kita akan tengoklah apa yang jadi sebenarnya malam tu. Jadi bila dah sampai pada waktunya, aku bawa ayah aku masuk ke dalam bilik perubatan tu. Dan biasa-biasa ruqyah dan zikir, ya, itu perubatan alternatif yang biasa kita dengar, ruqyah dan zikir. Bila ditanya pada ayah Cu apa sebenarnya yang terjadi, dia kata sebenarnya ada gangguan. Dan gangguan ni datang bukan daripada ayah aku, tetapi gangguan ini datang adalah permainan sihir daripada orang yang tak puas hati dengan ayah aku dan mak aku. Dan aku bukan nak buka aib siapa-siapa kat sini. Dan cukuplah kalau kalian tahu yang orang yang menggunakan sihir kat atas keluarga aku ni bukan orang lain, keluarga sendiri juga. Ya. Mungkin pasal tak puas hati pasal harta pusaka. Wallahualam, itu aku tak tahu. Dan kebiasaannya ayah Cu ni akan mengumbat, dia akan tengok rumah. Dia akan minta alamat dan dia akan tengok rumah lah. Jadi malam tu aku berikan alamat rumah aku kepada ayah Cu. Dia minta sedikit masa lah. Dan sampai satu masa, dia kata sebenarnya dalam rumah kamu ni ada beberapa barang yang telah ditanam secara gaib. Ya, mind blown. Kan? Agak susah untuk kita percaya kalau kita tak nampak depan mata dan mata kasar. Jadi aku tanya barang apa. Macam mana cara nak ambil? Perlukah saya balik ke rumah dan korek kat mana benda tu tanam? Dia kata tak perlu. Sebabkan dia ditanam cara. Dia cakap, baik. Kalau macam tu, buatlah apa yang patut ayah Cu. Dia cakap, saya cuma nakkan ayah saya ni sihat walafiat dan kembali seperti biasa. Dan malam tu berjaya ditarik barang-barang gaib yang ditanam tu, barang-barang yang kata barang-barang yang tak, yang orang kata barang-barang mistik lah. Antara barang-barangnya adalah minyak. Di dalam minyak itu ada beberapa tulisan macam mantra siam. Ya. Dan di dalam mantra siam tu ada disebut nama mak dan ayah aku. Gunanya adalah untuk mengkucak-kacikkan hubungan antara mak dan ayah aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah minyak juga, tapi botol kecil. Aku tak tahu minyak apa, tapi dalam botol tu ada kain kuning dan beras kuning. Ya, itu yang kedua lah. Jadi bila mindset kita sebagai seorang manusia, manusia yang logik akal yang normal, kata bila kita dah okey, sihir, dah tarik barang, aku ingatkan benda ni akan habis kat situ je. Rupanya tidak. Ya, hampir seminggu gangguan itu bertambah teruk sebenarnya. Ya, bertambah teruk. Ayah aku jadi makin bengis. Pada masa sakit-sakit pun dia marah-marah. Jadi aku rujuk kembali kepada ayah Cu. Aku tanya kat ayah Cu, ayah masih tak normal lagi lah ayah Cu macam biasa. Apa yang jadi sebenarnya ni kan, ada apa yang tak kena. Jadi ayah Cu minta aku tempoh masa sehari sebab dia nak buat solat hajat dan minta petunjuk. Jadi pagi esok tu, hari Jumaat, aku ingat lagi hari Jumaat,
Dia telefon aku, dia suruh aku datang ke rumah dia secepat mungkin. Ada benda yang dia nak bincangkan. Aku pun terkejut, kenapa orang tua ni kan tiba-tiba kan. Jadi aku pun minta izin kat mak aku dan keluar. Dan rupanya sebenarnya dia kata, okey, saya sudah minta petunjuk pada Tuhan, dah buat solat hajat. Sebenarnya barang yang ada lagi sebenarnya yang tersimpan dalam rumah kamu. Yang ini kita tak tahu baru ataupun lama 2 kali. Jadi dia kata kat aku, tak apalah macam ni. Memandang hari ni hari Jumaat, Ayah Cu minta kamu tempoh sampai esok Sabtu. Esok malam Sabtu, kamu datang ambil Ayah Cu kat rumah dan kita cubalah untuk keluarkan apa barang yang ada dalam rumah kamu. Jadi aku pun bersetuju. Jadi tibalah hari Sabtu tu, seperti yang dijanjikan, aku pun pergi ambil Ayah Cu. Dan dia pesan dekat aku dalam kereta, malam ni kita akan buat rabun rumah. Rabun rumah tu macam penyucian lah orang cakap. Kalau dalam exorcist tu kita boleh tengok macam apa, padri tu buat penyucian tu kan, lebih kurang macam tu lah. Tapi penyucian di dalam rumah ni, orang kata nak bersihkan balik rumah ni, ada 7 barang yang dia minta dekat aku. Dia minta aku untuk cari 7 barang, sebab itu dia minta masa sehari. Maknanya dia daripada Jumaat ke Sabtu tu dia minta aku untuk cari 7 barang. 7 barang ni, kalau ikutkan tak susah nak cari Dia minta kat aku tangkai cili kering, kulit bawang putih, kulit bawang merah, apa panggil warna kuning tu, kabait. Belerang warna kuning tu. Kabat, belerang. Nombor 6, yang 2 barang ni agak susah nak carilah kalau aku, orang kata kalau kita fikir balik mana nak cari kan. Dia minta aku payung orang mati. Payung kubur. Pernah dengar payung kubur? Pernah? Payung Cina. Payung Cina tapi yang pacak dekat kubur tu. Sebab payung-payung tu cuma boleh dicari dekat kampung-kampung yang bahagian pedalaman yang kampung-kampung yang orang kata yang masuk ke dalam baru kau dapat jumpa Aku cuba untuk cari payung tu tapi tak dapat. Hampir semua tanah perkuburan dekat dalam Rawang ni aku cuba cari tapi tak dapat. Tapi nasib baiklah ada hamba Allah ni yang baik, dia bagi kat Ayah Cu ni tadi kubur. Payung kubur tadi tu. Dia nakkan kertas tu je dia cakap. Dia adalah, dia dapat. Dan yang ketujuh ni lagi mengarut sebenarnya kalau dia minta. Kulit ular bersalin kulit. Wow. Kulit ular tu, yang bersalin kulit tu, dia nak kulit tu. Jadi 2 barang ni aku tak dapat nak cari ni. Aku dah semak kepala. Mana aku nak cari ni kulit ular dengan apa payung kubur ni kan. Tapi bila dia telefon aku pagi Sabtu, dia kata, Alin, kulit ular Ayah Cu ada, payung kubur pun Ayah Cu ada. Tak apa, kamu jangan risau. Kamu cari je 5 barang tu. Aku dapat cari 5 barang tapi 2 barang tu aku tak dapat cari. So malam tu aku ambil dia, datang rumah. Dan dia macam biasa berzikir, minta petunjuk. Kalau ada lagi gangguan dalam rumah ni minta dikeluarkan. Dan guys, memang betul, memang ada lagi barang. Dia minta aku bakar arang dekat dalam bekas Jadi aku bakar arang tu sampai jadi bara. Dan dia ambil semua barang-barang tadi tu, dia letak kat dalam bara tu. Dan dia bakar sekali dengan arang tu. Jadi dia buburkan baik. Jadi asap yang naik tu berkepul. Bila asap berkepul, yelah benda pedas-pedas kan, macam kulit bawang, cili kering, tangkai cili kering, kulit bawang putih apa semua tu. Dia masuk dalam lubang hidung tu memang sakit, memang tak boleh bernafas. Jadi dia minta aku untuk asapkan rumah daripada belah kanan bawa ke belah kiri sampai atas. Dia kata jangan tinggal satu bilik pun. Maknanya dalam bilik air, bilik aku, bilik store, semua bilik lah kena. Jadi selepas proses tu aku lakukan, dia kata tunggu kejap. Dan aku pun tunggulah kejap kan. Tunggu kejap, dia kata cuba pergi tengok kat luar je. Dia kata barang tu dah ada dah keluar dah tu. Cuma kita tak tahu dekat mana sekarang. Aku pun mencarilah kat keliling rumah aku dalam malam-malam yang gelap tu. Cari-cari tak jumpa. Jadi dia kata kat aku, cuba tengok depan pokok besar je. Baik mak aku keluar, dia panggil Alin, mari sini. Nampak tak? Cuba kamu tengok depan pokok besar ni apa Ada sebungkus. Aku tak tahu, sebungkus balutan kain berwarna putih.
Aku tak tahu kain tu kain apa. Dan aku panggil Ayah Cu tadi. Ayah Cu, ada balutan kain putih ni berbungkus ni, tak tahu apa ni. Dia kata jangan pegang, dia cakap. Dia pun keluar. Dia keluar, dia ambil tu dulu, dia matikan dulu benda tu dengan cara dia. Mungkin dengan selawat Nabi. Dia kata okey baru boleh pegang, dia cakap. Bawa masuk ke dalam, minta bekas air, dia cakap. Jadi pun aku pun ambil bekas satu air, dia buka lah. Rupa-rupanya balutan yang dibungkus dengan kain putih tu, kain putih itu bukan kain biasa tapi kain kapan. Kain kapan orang yang mati. Yang balut orang mati tu, yang balut jenazah lah, kain kapan. Cebisan tu diambil, dibungkuskan dengan benda tu. Jadi di dalam bungkus tu ada 2 barang lagi. Tapi 2 barang ni lagi ni, kali ni lagi ekstrim lah. Dalam dua-dua tu macam bentuk loket. Dan satu loket tu ada patung dalam dia, patung tembaga. Patung itu berbentuk tubuh manusia. Tapi pinggang ke bawah dan tangannya diikat macam orang tengah berpeluk tubuh. Dan yang paling seramnya, patung itu pinggang ke bawah berbentuk kemaluan lelaki serta tangan. Tangan tu pun berbentuk kemaluan lelaki. Jadi memang terkejut lah. Bila benda-benda macam ni jadi, aku macam nak percaya antara percaya dengan tidak. Sebab yalah, kita fikir dalam zaman moden ni ada lagi ke orang nak main-main sihir ni kan? Rupanya masih ada. Masih ada lagi orang-orang yang cuba nak main-main sihir ni, yang cuba untuk menjatuhkan seorang lain dengan menggunakan ilmu sihir. Jadi malam tu aku disuruh oleh Ayah Cu untuk buang benda tu ke sungai. Jadi aku pun pergi ambil benda tu, buanglah ke sungai. Jadi bila aku tanya Ayah Cu, apa motif sebenar dia? Kenapa dia hantar? Kan? Kita mesti nak tahu. Kita sebagai seorang anak, kita mesti nak tahu kenapa orang buat family kita macam ni. Jadi Ayah Cu ni cakap sebenarnya macam inilah. Benda ni jadi sebab perasaan hasad dengki. Perasaan hasad dengki di antara manusia yang tak puas hati bila kita ni berbuat baik dengan seseorang. Mungkin sebab ayah aku ni sayang dengan mak mentua dia, iaitu opah aku. Jadi dia ni dengki sebab anak-anak dia semua tak berapa nak okey dengan dia. Tapi ayah aku layan mak mentua dia macam mak dia sendiri. Jadi hati tu tak boleh terima, hati tu sakit dalam. Jadi nak bantai tak boleh kan, nak tumbuk tak boleh sebab dia lelaki kan. Orang tua tu perempuan. Jadi dia gunakanlah cara halus untuk memporak-perandakan family aku. Itulah pengalaman, orang kata pengalaman yang aku tak dapat nak lupakan lah setakat aku hidup ni. Itu secara ringkasan cerita lah. Sebenarnya panjang lagi ceritanya, tapi aku ringkaskan sajalah. Mungkin nanti ada masa aku akan share lagi pasal cerita ni. Cumanya yang aku nak nasihat sekarang, kita jangan ingat bila zaman ni dah moden, kita menggunakan gadget macam telefon kita boleh buat recording macam ni, kita boleh sembang-sembang walaupun kita tak boleh keluar masa PKP ni, tapi kita still boleh merapatkan silaturahim kita di antara kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Jangan kita ingat teknologi tu dah tinggi, tak ada lagi manusia durjana, tak ada lagi manusia hati busuk yang tak nak main benda-benda Allah macam ni. Sebenarnya masih banyak lagi kat luar sana. Masih banyak lagi kat luar sana orang yang suka bermain dengan sihir. Yang bila tak puas hati sikit sihir, bila tak puas hati sikit sihir, bila tak puas hati sikit sihir. Itu biasa. Banyak lagi sebenarnya. Walaupun dia kaya, tapi dia masih lagi lah orang cakap suka menggunakan sihir bodoh. So itulah kot yang aku dapat share untuk buat masa sekarang ni. Ke ada lagi kawan-kawan yang nak cerita? Ada lagi ya? Ni Abin mesti ada cerita je. Abin ni orang tua ni, orang tua dia banyak cerita ni. Macam aku bukan aku lah, member aku lah. Orang ambil lah. Masa aku tingkatan 5 duduk dekat duduk Langkawi, sekolah menengah teknik Langkawi kan. Aku duduk dekat jalan nak ke Padang Mak Serat tu.
Apa nama kapur nyok cabang. Ni pun pasal sihir kak. Betul apa yang Mici cakap tu memang betul. Tapi sihir ni buruk dia bukan setakat orang yang kena sihir. Orang yang kena tempiah sihir pun sakit juga. Betul. Dia tak salah tapi dia kena tempiah. Member aku ni, dia baru pindah tau. Duduk dekat satu rumah lama. Tapi rumah tu rumah sewa je. rumah sewa memang just ada 3 bilik. 2 ruang tamu tapi ada dapur besar lah. Memang duduk kat situ. Tepi tu ada laman besar untuk macam kadang-kadang lembu datang makan rumput semua itu kan. Depan tu ada pokok kelapa datang. Mula-mula dia duduk situ kira 6 bulan duduk tak ada apa tau. Memang kau tahu lah, memang aman lah dengan family pun. Macam hidup macam biasa. Tapi start lepas 6 bulan tu, dia cerita kat aku lah. Bapak dia, setiap kali balik kerja, mesti ada macam kena gangguan tau. Sebab bapak dia kerja hotel lah. Kadang-kadang sampai lewat malam balik. Kerja chef lah. Urus chef makan-makan malam kan. Nak buat chef pun nak masak. Setiap kali nak balik lalu jalan Nyok Cabang tu. Jalan kampung. Tapi memang seram lah jalan tu. Panjang jalan nak balik tu tak ada. Tapi bila nak sampai depan pintu depan rumah kan. Pintu rumah kan. Dia akan nampak macam satu lembaga macam tunggu dia balik. Dia akan nampak macam satu lembaga hitam. Tapi bila sampai, dia ingat kawan aku tau. Atau bini dia tengah tunggu. Tapi sampai bukan dia. Benda tu automatik hilang. Tu mula-mula macam first gangguan lah. Lepas tu second gangguan, kadang-kadang bapak dia dengan mak dia tiba-tiba gaduh tapi tak ada point. Gaduh tak ada punca. Tiba-tiba gaduh. Macam minta bancuh ayak, tiba-tiba ayak tu tak sedap. Bila bapak cakap ayak tak manis, tu gaduh. Macam benda tu kecil tau. Just ayak tu buah gula dah cukup lah manis tau. Tapi dia jadi besar. Macam tak logik lah. Lepas tu member aku pula kadang-kadang dia main bola kan. Balik bola, main bola. Dalam mungkin setengah balik. Lepas maghrib dia jatuh sakit. Jatuh sakit mana? Lepas maghrib je. Padahal dia balik awal. 6.30 dia balik lah dia kata. Tapi after maghrib aku jatuh sakit. Kira bila dia tak kelop dia tak main bola duduk rumah kan. Dia tak sakit. Lepas tu start situ dia macam rasa pelik tau. Sebab apa jadi macam ni pun. Dia pun tanya lah nasihat aku pun. Aku pun macam berulang enggak benda tu kecil lah tau. Kan gitu. Mana nak tahu gaduh biasa pun. Tapi start yang dia sakit setiap kali maghrib tu aku dah macam macam pelik lah. Allah. Dia keluar main bola balik-balik lepas maghrib sakit. Sakit macam demam. Kadang-kadang sakit perut. Sakit tu memang melakak lah. Sampai esok pagi subuh, okey. Dia sihat macam biasa. Family dia macam heran kau. Lepas tu aku cakap lah. Cuba cari ustaz-ustaz ke siapa-siapa ni kan. Yang tok-tok guru yang boleh tolong kan. Lah mana tahu kan. Walaupun benda tu hang sakit pergi hospital tapi doktor tak dapat detect tau sakit apa. Doktor akan cakap macam angin je kot. Demam biasa kot. Tapi kalau demam biasa mungkin dalam sebulan tu tak ada lah berlaku tiap-tiap hari betul tak? Ni dia berlaku tiap-tiap hari. Tiap-tiap kali dia balik main bola sakit. Lepas tu dia panggil lah. Dia panggil ustaz rumah. Ustaz tu datang check lah. Check baca doa semua. Tiba-tiba dia pun dengar macam bunyi letupan tau dekat pokok kelapa. Macam bunyi meletup macam bawang. Pum. Dia pergi check. Check. Dia tengok kat bawah pokok kelapa tu ada macam ada satu lubang tanah dah meletup tau. Macam lubang tau. Korek tanah tu dia jumpa satu peti kecil lah. Macam peti ikan sardin tu. Tahu ikan sardin punya tin tu kan. Ikan sardin yang saiz kecil tu yang brand ayam tu kan. Dia buka tu dalam tu ada
ustaz tu jumpa ada satu kalung kuning. Kalung kira kalung orang duk pakai kan. Tapi kalung kuning kalung tu. Tu dia punya punca. Dia orang tak tahu tau. Bila tanya ustaz tu, ada orang tak puas hati ke? Tak ada orang dengki lah tak. Ustaz tu cakap bukan dia. Benda tu dah ada lama dah kat situ sebelum dia orang pindah. Kira Orang yang sebelum ni. kira orang yang sebelum dia orang tu, kira dia apa tu yang kena sihir tau. Faham tak? Kira keluarga kawan kau ni tempias lah. Dia tempias lah. Dia tempias. Dia orang tu nak mengelakkan lagi jadi teruk. Dia orang pindah pergi tempat lain. Dia orang tak gaji tau benda tu. Dia pun tak check lah. Lepas tu bila member aku pindah, member aku terkena tempias kali lah. Benda tu macam dah bersarang kat situ tau. Faham tak? Betul lah. Dia umpama macam member aku masuk dalam sarang dia lah. Betul. Dia macam tu. So tu lah bagi aku sihir ni kan. Walaupun niat sihir ni benda ni memang buruk tau. Memang benda yang Allah sendiri pula nak. Allah sendiri muka kan. Kau faham kan. Benda tu walaupun efek ke orang yang mereka dendam. Tapi di efek kepada orang yang tak bersalah. Macam member aku. Dia tak bersalah. Dia tak kena. Tapi dia kena. Kena tempias. So tu macam resik lah. Dia melarat tau. Orang yang tak ada kena-kena pun terkena. Sebab sihir ni pun sebenarnya kalau kita dah tahu pun dah lama daripada zaman Nabi Musa dah. Dia dah benda ni kan. Daripada zaman-zaman Nabi-Nabi dulu dah. Dia dah Zaman dia start pada zaman apa dah? Sebab benda-benda gaib lah macam malaikat, syaitan, benda gaib. Benda tu wujud tapi kita tak nampak tau. Kita tak nampak. Mak. Itu dia namakan apa, alam gaib. Alam gaib. Cuma kita sihir ni kalau diikutkan sihir ni dia adalah satu macam senjata tau. Macam senjata digunakan untuk orang-orang yang tak puas hati dengan kita. Mungkin daripada segi percakapan, kita punya perangai, kita tak tahu lah, orang tak senang dengan kita. Macam contoh, kalau aku tak puas hati dengan Akil, aku nak tumbuk dia tak boleh. Jadi tak nak nampak sangat, jadi aku gunakan sihir. Kan? Halus, sihir ni ada secara halus. Dia ada banyak. Dia ada yang mana aku tahu dulu macam santau, santau, itu adalah salah satu sihir yang paling famous lah dalam masyarakat Melayu kita ni, kepercayaan yang paling kuat lah masyarakat Melayu kita percaya lagi pasal dengan benda-benda macam ni. Sebab kalau kata kita tak tahu benda macam ni takkan wujud, betul tak? Kita Malaysia, Indonesia ni memang kuat lagi lah sebenarnya. Kuat lagi. Tapi dia ada side effect dia tau. Ada. Itu bukan senang tau. Nak kira member aku juga lah, pi abang dah arwah lah. Dia arwah disebabkan sihir hitam lah. Makan dia balik. Sebab dia nak belajar benda tu. Tapi dia tak amalkan tau apa yang diperlukan untuk untuk dia bersatu dengan benda tu tau. Benda tu kan minta benda-benda merepek tau. Macam minta darah, minta ni tu. Kalau tak boleh bagi, dia akan makan balik. Tu bahaya. Member aku arwah abang nak meninggal sebab sihir lah. Disebabkan dia nak belajar benda buruk tu makan dia balik. Betul. Memandangkan kita pun ada lagi 1 minit 54 saat lagi sebelum tamat meeting ni. Jadi ada apa-apa kata-kata terakhir yang cakap sebelum kita tiba-tiba tamat? Nasihat aku bila kita tak boleh nak kata tak percaya dengan benda-benda gaib. Cuma orang yang pernah melaluinya, orang tu yang rasa kesakitan yang macam mana. Abang tadi cerita aku tadi kan. So bila kita nampak sesuatu benda yang pelik yang berlaku, kalau boleh kita ikhtiarlah, usahalah
carilah jalan macam mana kita nak selesaikan benda tu. Sebab kalau kita nak bergantung pada perubatan moden dia takkan nampak benda-benda ni semua. Jadi dia takkan tahu. Dia boleh cas demam, sakit angin, salah urat, itu je lah. Kan? Tapi sebenarnya ada benda lain yang mengganggu. Benda-benda yang kita tak nampak ni lah yang selalunya yang merosak kehidupan kita.